Hangat dibincangkan berkenaan dalam situasi kenaikan ataupun peningkatan kos sara hidup dan juga keadaan ekonomi global yang tidak menentu ini juga ada setengah golongan individu khususnya di bandar melakukan lebih daripada satu pekerjaan, malah ada melakukan 2 dan 3 pekerjaan dalam masa 24 jam. Adakah ini menunjukkan persoalan situasi bahawasanya keadaan terlalu mendesak ini mendesak masyarakat kita untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan pendapatan lebih, ataupun sekadar untuk cuma mendapatkan pendapatan sampingan? Kalau dulu 2 kerja itu adalah perkara biasa, tapi sekarang generasi sekarang ini di kala kos sara hidup yang meningkat ini, ada di antara mereka yang terpaksa melakukan 3 kerja. Jadi ini satu yang perlu dititik beratkan, kerana apabila ketua keluarga keluar terlalu lama dari rumah dan tidak kata terpaksa meninggalkan rumah dalam tempoh yang lama, ini secara tak langsung akan boleh membibitkan beberapa masalah lain. Jadi kita bersama dengan pengerusi Eksekutif Yayasan Pekerja Malaysia, yang berbahagia Datuk Omar Osman. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita bertemu kembali Datuk. Kalau bercerita berkaitan pekerjaan, bercerita berkaitan situasi masyarakat yang berada dalam kelompok pekerjaan ini, semestinya kita akan memanggil Datuk juga. Terima kasih banyak Datuk. Okey Datuk, kalau boleh dikongsikan. Kalau dahulu 2 kerja tu perkara biasa dah. Shift pagi, shift malam. Tapi sekarang ni dah ada sampai yang nak 3 kerja. Macam mana pandangan Datuk sendiri? Tapi sebelum tu saya ingin bertanyalah kepada warisan 9. Datuk tengok semalam pasal saya orang 9. Oh, ini Datuk. Tanya. Okey, kita akan bersama dengan warisan 9. Okey, berbalik isu kita ni kan. Ini saya pun ini ingatkan selepas saya meninggalkan KPEC dulu, rehatlah kan. Tapi bila ada Yayasan Pekerja ni, mereka datang untuk tampil di pejabat saya, Taman Walati, untuk masih lagi mengadukan hal-hal kos sara hidup ni. Kan mengadukan permasalahan kos sara hidup, masalah nak dapatkan kerja, yang kena berhenti kerja, yang tidak disambung kontrak sebagainya. Ini sekarang ni dalam keadaan sekarang ni. Kan dalam keadaan kos sara hidup, kita harga barang ada kontrol. Kan tapi ini luar jangkaan kita. Saya pergi di kampung-kampung luar bandar pun mengadu kepada kita. Dia kata, Datuk, sampailah pada Pak Atasan yang mana Datuk boleh sampaikan, dia kata. Kerana kos sara hidup ni agak ini menyusahkan semua pihak, dia kata. Jadi mengapa mereka buat sampai 2 kerja, 3 kerja? Datuk, bukan saja yang menjadi puncanya ialah kos sara hidup, tetapi terbeban dengan pinjaman ataupun penghutang-penghutang ini juga turut menjadi satu faktor lagi. Contohnya dalam isu PTPTN itu sehingga ada potongan sehingga maksimum, sehingga tinggal beberapa ringgit saja untuk meneruskan. Memang isu PTPN ni zaman saya dulu pun dah dibangkitkan. Kan? Jadi tak bolehlah kita buat pemotongan secara mendadak. Mesti ada rundingan bersama di antara pihak pekerja, pihak dengan pihak kerajaan, supaya tidak menjejaskan mereka punya kos sara hidup. Kan? So bukan mereka dia, walaupun mereka bekerja, bukan mendapat satu gaji yang lumayan, just untuk menanggung keluarga, kan, sementara mendapat kerja yang tetap. Kan? Jadi ini semua kita kena mikir. Jadi kalau kita buat pemotongan sekaligus, kan, jadi mereka nak makan apa? Dan kadang sekarang ada yang isteri tak kerja. Ada yang nak agak pun satu orang, kau sewa rumah mahal. Segala-gala sekarang ni. Bil api, bil air, bil itu, bil ini, semua tertumpu satu kerja. Jadi macam mana kalau gaji kita sekarang ni, kalau 3,500, kan, kita nak tanggung anak 3-4 orang, nak tanggung dengan pelbagai kemudahan, tak boleh. Adakah ini masanya untuk majikan menaikkan gaji pekerja? Kalau kita naik misalkan gaji pekerja, yang berbimbang sekarang ni, harga barang. Januari ni kita nak dapat bayar sikit RM500. Pasaran dapat RM200.5. Barang dah naik dah. Duit belum dapat. Kan? Barang dah mula. Kan? Saya pergi satu peniaga. Saya tanya, apa mahal? Dia pun tak nak jawab. Apa mahal ni barang? Itu tanya government lah, dia kata. Kerajaan, dia kata. Justru kita nak tanya kerajaan. Kan? Datuk, kita tengok kan Datuk sekarang ini, kalau dahulu diberi pilihan jugalah, ada juga pilihannya. Katanya kalau macam bila duit minyak naik, boleh naik kenderaan awam. Tapi sekarang ni kenderaan awam pun dah naik. Jadi macam mana, apa-apa lagi pilihan? Kerana kalau kita kira pengangkutan antara satu yang penting untuk menggerakkan masyarakat di sini dan sana. Jadi apabila ini naik dengan kos
contoh macam Datuk kata tadi, isteri tak dapat bekerja. Kerana kalau hantar anak pergi nursery pun, satu anak kata 300. Kalau ada 3 anak dah 900. Memang. Jadi macam apa pilihan yang mereka boleh ada, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan bandar, yang kabarnya macam RM3,000 dah boleh dikira sebagai miskin bandar. Yes. Memang. Kan? Memang sekarang ini memang sekarang mereka ni tertekan. Dan keadaan kos hidup hari ni. Tak nak pun terpaksa lah. Ini berusaha untuk menanggung. Kalau dulu dia 3,000, 4,000 boleh cukup. Sekarang ni terpaksa menambah income, cari bagaimana untuk menampung ini yang RM1,000 ini. Ini yang sampai yang jadi security. Ya. Part time. Ini betul. Jadi pergi kerja kat komplek. Tasko ke Berjaya ke apa, kerja part time. Jaga petrol pump. Ini penjawat awam. Kan termasuk pesara. Pesara pun pesara. Yang sepatutnya berehat. 58, 60 rehat. Rehat. Kan, tak rehat. Dia kata Datuk pencen bukan ini 5-6,000. Pencen 1,500. Kan 800. Jadi kos perbuatan pula terlibat. Ya. Jadi dalam keadaan sekarang ni kebijaksanaan kita nak mengurus keuangan dan kebijaksanaan nak cari kerja part time supaya tidak menjejaskan kita punya keselamatan dan kesihatan. Ya. Kita tak mau kerja kalau penjawab menjejaskan produktiviti. Ya. Baik. Kalau pekerja swasta pun begitu juga. Kalau pesara pun begitu juga. Kan? Jadi kita harap benda ni pihak yang bertanggungjawab kerajaan dapat melihat menyeluruh kos harga barang ni penguasaan. Jangan sewenang-wenangnya. Kan ini menaikkan harga barang, ini peniaga pula bertemang rasa lah dalam hal ni. Saya kesian tengok benda ni. Kan? Saya mendapat laporan yang kena berhenti. Kan? Ni bulan depan yang kena berhenti gini. Kan? Yang swasta ada berhenti, yang tak sama kontrak, yang ini, yang ini. Kan? Yang ini apa ni masalah isteri, masalah suami. Kan? Ada yang kita kesian lah. Disebabkan itu Datuk ya, pihak kerajaan memerlukan ejen-ejen seperti kita ini untuk menyuarakan pandangan rakyat dan juga suara rakyat kepada pihak berwajib. Apa yang telah dilakukan oleh Kesatuan Sekerja untuk menyuarakan perkara ini kepada pihak atasan? Kita membawa keluhan ini kepada pihak berkenaan lah. Kan, pihak bertanggungjawab. Tapi kita haraplah kan, ini pihak-pihak yang berkuasa, yang bertanggungjawab. Bila dapat keluhan daripada orang, daripada pekerja, daripada rakyat, daripada semua peringkat, sila ambil tindakan segera. Kita tak bercerita daripada rakyat begini, kita akan begini. Tapi pelaksanaan tak berkesan. Kan, pelaksanaan slow. Kan. Sekarang ni katakan kos hidup, kos harga rumah, pemotong sebagainya. Tindakan tu slow. Jadi rakyat ni, saya pergi suatu panel klinik, panel doktor. Makcik tu tanya, apa pasal ubat ni naik? Dia kata. Dulu ubat ni RM8. Dia kata, sekarang apa pasal RM12? Dia kata, dah naik makcik. GST dia kata. Makcik ni dia dengar apa? Dia tak tahu ubat GST. Saya berada di situ. Kan? Diorang pandang saya kan. Jadi kita pun fahamlah. Oh ini keluhan pasal. Saya pergi ke Encik. Saya tanya peniaga dia. Oh macam ayah ni bisnes? Tak boleh lah Encik dia kata. Sekarang ni customer pun dah kurang, dia kata. Oh sah? Barang, kita menturun harga barang tak boleh, dia kata. Kan? Ini orang kampung, dia kata, membeli barang. Ini membeli barang pun, uang pun ini bukan banyak, dia kata. Ini masalah keluhan. Tak termasuk lagi yang muda. Kan? Keluhan yang muda ini. Baru nak mula hidup kan? Dia lepas belajar. Dengan ini, nak hantar anak di tadika, dengan itu dah satu budak, dah 250, 300. Ikut umur dia tu. Jadi bagaimana dia kata? Kan? Jadi tak paksa. Ini tak cerita lagi kata yang kena tarik. Tak bayar tu, tak bayar ni. Sewa rumah sampai ni kan. Ini masalah. Datuk, kalau kita bercerita berkenaan situasi ini bukan sahaja dialami oleh Malaysia yang mana rakyat yang terpaksa bekerja, malah di Amerika Syarikat amalan ini juga sudah lama diamalkan oleh masyarakatnya yang mempunyai kerja di waktu siang dan juga kerja di waktu malam. Akan tetapi, adakah kalau kita menganalisis keadaan-keadaan ataupun percambahan pekerjaan seperti ini menunjukkan dari segi positifnya produktiviti akan dari segi pendapatan dapat ditingkatkan dan juga dari segi negatifnya produktiviti menurun dan juga kesihatan terjejas? Saya nampak perkara ni di segi kesihatan dia tak menjamin kesihatan lah. Kalau dia bekerja tak tentu masa, tak tentu rehat, tak tentu keluarga. Kalau produktiviti pun tak kat mana nak meningkat. Menjejaskan dia.
Baik. Kan kita ni pukul 8 kerja, pukul 5 balik. Kan. Belum sampai pukul 5 sampai rumah setengah jam, minum air seguk, nak kerja lah masuk pukul 6. Sampai pukul 11 malam. Kan. Sekarang fikir tak cukup lagi, kira-kira tak cukup lagi RM500. Masuklah pukul 12 malam, keluar pukul 7 pagi, kerja pula security. Kan, walaupun dia duduk lelap, dia lelap kat situ, tapi dia nak wang. Ya. Dunia hari ni kalau tak ada wang, gelap dia nampak. Kan, anak tak sekolah. Ni sekarang ni musim anak nak pergi sekolah, pakaian sekolah. Semua. Satu budak paling tidak RM500. Kan. Saya pergi masuk kadang-kadang sekolah, semua tunggu begitu. Pegang beg berapa ni? Datuk letak balik. Pegang dia ni. Jadi dia pening kepala. Jadi macam mana kita nak, ni kerja nak pergi, produktiviti nak meningkat. Kesihatan nak jaga. Dalam keadaan tu kesihatan tidak menjaminkan kita. Jadi macam mana? Inilah sekarang. Kita ngikut luar negara. Sebab dia punya cara lain. Kita punya cara lain. Kan kita kadang lebih pandai. Apa negara tu boleh buat? Pergilah duduk negara tu. Nak tengok dia macam mana. Kan? Kita di Malaysia. Kan kita Malaysia aman dan damai. Kita boleh sebegini. Tapi kita kena ini kalau kita minta pada kerajaan boleh kontrol harga barang dan kita boleh selesa. Kan? Tapi ada juga yang kata sekarang tahun depan dah 2016 dalam rancangan Malaysia pun kata ini merupakan satu perubahan yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia sendiri dalam arah ke arah negara maju 2020. Jadi cakapnya mudah tetapi macam mana tu? Apa sebenarnya yang boleh dilakukan ni? 2020 tetap akan berlaku. Ya. Negara tetap akan maju. Tapi rakyat ini setakat mana ini dia punya transformasi dia punya ke arah ke ekonomi mereka itu tertaluk ketika itu. Kalau kita lihat hari ini kan 2016 ni keadaan ekonomi kita semua orang faham. Semua orang tahu sebab ekonomi, keadaan ekonomi kita. Kos hidup part ekonomi. Kan ini kita harap tetap sampai 2020 tak adalah ekonomi kita begini. Kita tak mau kalau kita gaji naik macam mana pun ini pekerja swasta pun keluhan dia. Kemudian ini pasara begini, rakyat begini. Kan kita ada 4 kategori. Pasara adalah 800,000. Penjawam ada 1.5 juta. Pekerja swasta ada 10 juta. Rakyat ada 30 juta. Ini berkelompok di situ. Okey Datuk, sebab itu kerajaan dengan kementerian-kementerian yang terlibat telah pun menyarankan agar lebih ramai anak-anak muda atau warga negara Malaysia terlibat dalam perniagaan keusahawanan dan juga perkara bidang-bidang seperti ini untuk kita melahirkan ataupun mencipta peluang pekerjaan daripada kita hanya makan gaji yang gajinya mungkin tidak akan memberikan kita lebih pendapatan selesa. Boleh. You nak jadi usahawan, you nak menjaga. Mesti ada modal. Ya modal RM500. Dengan bantuan modal dan pinjaman yang disediakan oleh kerajaan itu? Tak semua orang dapat. Saya dia datang oleh anak-anak mula, dia nak menjaga. Dia dah mula menjaga dah. Dia nak dapatkan modal RM50,000 pun tunai tu. Bukan sekali pergi dia boleh. Nak kena bagi ini dulu, buka paper itu dia. Banyak soal jawab dia. Di segi bercerita ke senang. Okey, soal muda. Yang mana graduan, yang mana muda nak buka kedai ni dia. Boleh dapat pinjaman sini RM50,000 tanpa penjamin, tanpa ni. Dengar kita sedar. Bila lalui prosesnya tu bila baru tahu. Bila pergi tu banyak dia punya soalannya. Karenah birokrasi. Ini yang saya datang lain nak muda. Saya bagi tahu. Saya kata apa susah saya kata. Sini ada RM50,000. Bank rakyat ada buang. Bank ni ada. Tekun ada, semua ada. Datuk, memang kita tahu dia kata. Tapi bila kita pergi nak pinjam tu dia kata, dia punya cerita dia lain dia kata. Betul. Kan? Dia nak pergi tengok pula. Saya dah pergi anak muda saya. Dia dah menjaga satu kedai. Ya. Memang dia dah gunakan modal dia. Dia dah habis dekat RM60,000, RM70,000 habis. Kali dia nak tambah modal. Jadi bila kerajaan kata usahawan muda galakkan, itu dalam bajet dia kata 400 million kata untuk usahawan muda bakar-bakar ni dia cuba. Kan? Dia banyaklah. Dia nak buat kata kerja. Dia kena tengok dulu tinjauan ni bagaimana begini. Bukan boleh bagi. Okey, you nak menjaga. Ini dia. Okey, lulus RM50,000. Dia cek. Kalau macam itu saya ingat tak ada masalah. Baik. Kan? Tapi dia bukan semudah itu. Kan dalam intori kita cakap boleh lah. Pelaksanaan tu sekarang ni.
Saya bagi tahu mana-mana Pak, pelaksanaan kita tak mau NATO, NATO, no action talk only. Kan? Takap terus. Ya. Kan? Ini sebenarnya senario yang dihadapi juga apabila ada atau wujudnya karnival pekerjaan. Yes. Kebanyakan majikan mencari walaupun kata dia nak cari yang fresh graduate lah dengan izin, tetapi ada juga yang macam bila sampai sana dia mengharapkan kita nak cari orang yang dah ada pengalaman 12 tahun apa semua. Jadi bila pergi bawa resume sampai sana baru tahu macam tak layak, tak cukup ini, tak cukup itu. Memang. Macam mana? Saya ada resume banyak kat meja saya tu, budak muda bagi kan. You ni bagus macam-macam dekat ST. Betul Datuk. Bila kita pergi Temerga, tak tanya pula pengalaman. Bila orang pengalaman pergi Temerga, tanya pula you punya umur dah pangkat dia tak boleh. Umur dia dah 35 tahun jadi 14 tahun kita nak cari orang yang garuda muda. Jadi pelbagai-bagai perkara yang dilontarkan soalan tu. Jadi kadang malas dia orang nak jawab. Dia kata kalau nak dapat. Ada yang jawab kata kalau ini tuan fikir kami layak, tawarlah kata kami ini tawakal lah kata. Dan adakah faktor-faktor kebanjiran warga asing khususnya warga isu yang berkaitan dengan warga Afrika seperti ini juga turut menjejaskan antara peluang pekerjaan yang terdapat di negara ini? Bukan menjejaskan, memang menjejaskan. Kan? Ada kerja-kerja tu rakyat Malaysia boleh buat. Tapi ini tak ditawarkan. Ada kata rakyat... Bagaimana pula? Okey, kerja tidak ditawarkan. Tapi ada juga yang macam rakyat Malaysia ni, yang macam dia terasa di rakyat Malaysia yang dia sangat selesa. Saya tak boleh buat kerja ni, saya tak boleh buat kerja ni, saya tak boleh buat kerja ni. Sehingga terpaksa dipanggil warga asing untuk melakukan beberapa tugasan itu. Yalah, dia tak boleh, kita rakyat Malaysia, dia tak boleh sama dengan pekerja asing. Pekerja 3 juta ke pekerja datang asing datang Malaysia ni. Dia duduk Malaysia ni, datang, dia makan, nak hidup, dia cari uang. Itu dia. Dia tak fikir lain. Dia tidur tengah jalan ke, makan atas daun pisang ke, dia tak kisah. Kan? Apa dia boleh buat, yang penting, wang. Dia tak ada percuma. Rumah duduk 20 dia orang. Dia berdiri lelap pun, duduk lelap pun dia boleh. Dia buat kerja. Saya pernah berdepan mereka ni, dia datang jumpa saya. Saya kata, berapa yang sebulan? RM1,000 dia kata. Masuk 7 pagi, 12 malam baru dia rest. Kan? Dia makan buah tangga pun boleh. Kita boleh macam tu. Jagalah kita punya image. Kita rakyat Malaysia. Jangan suka rakyat kita bekerja sama dengan mereka. Kan? Kalau dia bekerja, biar mereka jadi, kita jadi mandu mereka. Penyila pada mereka. Jangan dia menyila mereka, kita. Tapi itu realitinya sekarang kan? Kan dah tak balik. Dia lah nak mengentah kita. Mana boleh. Yalah. Kan? Kalau 30 pendatang asing, dia kerja sana. Kita menyila. Kita tak rasa apa. Kita bos tu kan. Jangan dia menjela kita. Sakit hati dia kita. Kan? Kadang-kadang dia nak mentah kita. Kan? Kita pakai ini. Dia pun ada WhatsApp. Kita pun ada WhatsApp kan. Dia act like kita kan. Mana boleh. Tak boleh. Itu bergantung pada pilihan individu itu, Datuk. Ya. Dan kalau kita boleh lihat kepada keseluruhan keadaan sekarang, adakah kita sedang menuju kepada satu pasaran peluang pekerjaan yang bergantung ataupun kita mengurangkan kebergantungan kepada bantuan kerajaan tetapi sebaliknya beralih kepada bersaing dalam satu pasaran yang lebih adil? Bagi saya kan ini memang saya pun dalam Yayasan Pekerja pun kita ada bengkel yang berbincang untuk membantu kerajaan menyampaikan pandang pada kerajaan dan juga pada pekerja-pekerja yang tidak ada yang ada saluran tertentu kan. Ini memang cabaran hari ini memang agak daya saing ini memang hebat. Khasnya generasi muda. Kan? Sebab ini kalau mereka ini kurang ilmu, tidak mahu tampil ke hadapan, tidak mahu susah payah kan. Jadi dia akan ketinggalan. Ini memang diakui kan. Kita sangat memanglah permulaan ni janganlah terlalu memilih sangat. Kan kita nak hidup yang paling kita ada hidup halal kata orang tu. Tidak menjadi menyusahkan orang lain. Dan kita buatlah setakat kita mampu kita. Kan, sebab hari ni di Malaysia lah kan. Bila saya tengok memang kan dia siapa yang berusaha, siapa yang ingin nak ke hadapan, dia tak pasal buat. Kan, apa asalkan benda tu tidak menjalankan hasil perundangan dan jaga kesihatan. Kan, sebab kita nak nak berjaya macam orang lain, kita nak mewah juga. Kan masing-masing semua bertujuan nak kemewahan, kita nakkan satu hidup yang bahagia, kan kita nakkan berkeluarga.
Kan kita nak kerjaya yang berjaya memang. Kan kerajaan pun ketika ni kan macam BRIM tadi kan. Ini dibantu pemberdua. BRIM ni pun kena kaji balik semula. Kalau bagi cash money kan bagi RM200, RM500. Takut digunakan pada tempat yang salah kan? Tak ada, dapat BRIM pun harga barang pun di BRIM. Kan dia dah clear dah tu. Okey, Datuk, gaji minimum 1,200 itu mencukupi ke? Kalau kira nak cukup, dia tak cukup. Istilah cukup ni tak ada. Kan cukup. dalam bab wang ni kan. Tapi ini mungkin boleh menampung lah kos hidup tu. Kalau dibelanjakan kan itu maknanya gaji permulaan 1,200 kan. Tidak termasuk kalau ada overtime, kemudian yang bertekak rumah apalah. Kalau campur mungkin dia ini paras ini selesa sikit lah Dan kan. kalau tidak bujang kan bukan keluarga. Jadi berkeluarga tu lain. Jadi secara kesimpulannya 3 kerja ini sesuai ke di Malaysia? 3 kerja tak boleh. Kalau saya pun 3 kerja saya tak setuju. Saya beritahu ada yang ni tak boleh dia buat macam ni kata. Kan nanti besok berapa lama you boleh macam ni. Kita tak mohon you buat kerja ni sebulan 2 bulan you akan duduk hospital. Sakit, anak terabai, keluarga terabai. Yes. Okey. Jadi saya nasihatkan setakat 2 kerja tu pun tengok apa bentuk kerja yang boleh tidak menjejaskan kesihatan dan keselamatan. Tengok dan productivity kan. Kalau boleh janganlah sampai cukup 12 malam kita kena setuju. Yang melibatkan besok pagi tu. Kan setakat pukul 8 malam hingga 11 malam tu boleh lah. Nak berniaga pasal malam ke part time ke apa tu boleh lagi. Kan. Berniaga sambil-sambilan bawa taksi ke dapat yang RM500, RM7-8 cukup. Kan. Gunalah kebijaksanaan untuk mengurus keuangan. Asalkan ini sementara keadaan sekarang ni kerajaan sedang berusaha, kita sama-sama membantu. Baik, terima kasih diucapkan kepada Datuk Omar Osman daripada Yayasan Pekerja Malaysia. YAPIM ini merupakan satu lagi kita kata langkah baru untuk rakyat Malaysia dengan desakan seperti ini menjadikan rakyat kita lebih kreatif, ramai yang berniaga online, ramai yang mempunyai bisnes sendiri, pakaian, tudung dan sebagainya. Itu merupakan antara perkara positif yang boleh kita ambil daripada keadaan seperti ini.